KPM. Hello, Assalamualaikum. Semestinya anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya, Ellie Arifin. Pastinya Ellie nak nasihatkan sedikit ataupun Kak Ellie lah nak nasihatkan adik-adik kat rumah ni. Jangan lupa untuk menjaga SOP ataupun pastikan ada penjarakan sosial, pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau keluar rumah sentiasa memakai pelitup muka dan keraplah cuci tangan. Okey, supaya kita dapat mengurangkan kes yang berada di Malaysia sekarang ini walaupun vaksin telah pun diperkenalkan. Okeylah, macam biasa kalau adik-adik nampaklah kat depan atas meja depan Kak Ellie ni, kita ada kasut, kita ada tabung uji. Kenapa ada bahan-bahan ni? Inilah subjek yang kita akan pelajari hari ini dan mungkin ada eksperimen bila dia nampak tabung-tabung uji ini. Ini berkaitan dengan subjek sains. Jadi, tanpa buang masa lagi, Kak Ellie nak menjemput seorang cikgu yang sangat cantik, bunga-bunga hari ini. Walaupun kita pakai baju warna merah jambu, dia pun lebih kurang juga macam kita. Dan kita nak perkenalkan cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Asunta, Cikgu Nurul Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Ya Allah, cantiknya cikgu. Berseri-seri hari ini. Dan cikgu, kita bukannya berdua sahaja, kita ada seorang jejaka Malaya. Dia bukan Remy Ishak, tapi dia hampir ke sana. Dan kita tak nak buang masa, kita nak jemput cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri, Guru Pendidikan Seni Visual iaitu Cikgu Kamarul Zaman. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ellie, Cikgu Aini. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita macam berjanjilah warna-warna pink, tudung lebih kurang warna dia. Dia macam kena tema lah. Kena tema okey. Saya nampak dekat atas meja ni ada macam-macam bahan-bahan dia. Tapi semestinya bukan kita bertiga sahajalah yang akan menjalankan kerja-kerja seni kreatif hari ni. Betul. Jadi mungkin cikgu nak perkenalkan, kita ada adik-adik kita di rumah yang memang dah standby ni, tak sabar ni nak belajar sama-sama ni. Okey, cikgu boleh perkenalkan? Okey. Pada hari ini, untuk semua murid-murid dekat rumah, cikgu jemput khas daripada sekolah. Cikgu sendiri iaitu SMK Taman Maluri, okey, untuk bersama-sama kita dalam Google Meet pada hari ini. Okey, yang pertama, cikgu perkenalkan, okey, yang cantik molek berkacamata. Okey, siapa tu? Okey, yang itu adalah Aina Nadia. Say hi Aina. Hai, Assalamualaikum. Okey, itu Aina ya. Okey, yang kedua di sebelah kiri Aina tu, okey, nama dia adalah Orchid Afrina. Hai Afrina. Orchid Afrina. Hai, okey. Hai, Orchid. Hai. Hello. Itulah dia. Okey. Seterusnya? So, okey, yang kita ada kumbang seekor kat sini. Kumbang ni importkan daripada Mesir ni. Itu dia. Okey, apa nama dia? Perkenalkan sikit, nama dia panjang. Kita nak dengar dia cakap sikit. Apa nama? Yang mana satu cikgu? Yang baju putih ke baju biru? Kumbang confirm lah baju biru tu. Kumbang berwarna biru. Okey. Okey, so yang tu adalah nama dia Saiful Rahman, tapi biasanya kita orang panggil Toti. Toti, nama manja. Nama manja dia tu sebab susah. Saiful Rahman, panjang sangat. Panjang Okey. sangat. Hai Toti, okey Toti Yes. Okey, steady. Alright, yang terakhir, okey. Kita punya apa nama ni? Bunga juga Ketua pengawas, bukan? Ketua pengawas. Ni semua dah masuk ni, brigade semua masuk aktif ni. Malam-malam pun meeting kan. Tak macam mengalahkan cikgu lah ni. Ya, mengalahkan saya ni hari-hari meeting. Okey, tak lain tak bukan saudari Afrina Fansuri. Hai Afrina. Hai, selamat pagi. Ada dua Afrina lah ni. Ya, dua. Okey, Afrina dengan Afrina Fansuri. Yang ni kita panggil Afrina. Yang tu panggil Orchid. Orchid saja. Manis sikitlah nama bunga. Ya, betul. Okey. Jadi hari ini cikgu, kita ada 4 orang pelajar yang cikgu pilih. Saya nampak ada macam 2 pengawas ni, so dia boleh mengawasi kawalan kita ataupun kita punya tingkah laku kat sini. So apa agaknya yang kita akan lakukan dengan bahan-bahan pada hari ini cikgu? Kita nampak kat depan ni ada tabung uji cikgu sains. Ada berus-berus lukisan ni, pendidikan seni visual. Apa dia? Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Kita bukan bereksperimen, tapi kita akan teroka aktiviti yang berasaskan air dan juga warna. Warna, betul. Okey. Air dan juga warna. Menarik topik ini. Dan kalau nampak ada air dekat sini, air dan warna berkaitan dengan ala-ala macam
pelangi ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan prisma ke. Saya pun dah tak ingat sangat sebenarnya dah zaman-zaman 10 tahun lepas dah tinggalkan benda-benda ni semua kan. So itu yang kita akan kupaskan hari ini. Kalau nak tahu yang lebih lanjut, kita teroka sebentar lagi. Okey, so kita rehat sebentar. So jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Elia Arifin dan juga dua orang cikgu yang sangat kacak dan cantik hari ini. Ini dia Cikgu Sains Nurul Aini dan Cikgu Pendidikan Seni Visual Cikgu Kamarul Zaman. Gabungan antara sains dan pendidikan seni visual. Okey, dan berdasarkan topik yang kita akan kongsikan pada hari ini, mungkin cikgu boleh. Wow, cikgu. Haus betul. Ya, haus. Sangat nampak sorry, tu. Sorry, sangat haus. sorry. Saya sangat haus ni. Saya sebenarnya kan sekarang ni, saya tak tahulah. Badan saya ni asyik minta air je. Bukan air bergula tahu. Janji air je. Minum, saya tak tahu. Saya ni Cikgu Aini, saya ni sebenarnya tak sihat ke kenapa Cikgu Aini sebenarnya? Bagus minum air tu Cikgu Man. Oh, ya? Pastikan Cikgu Man minum air yang bermanfaat untuk Cikgu Man. Seperti air mineral, air kosong atau kita panggil sky juice kan? Sky juice. Masalah sikitlah. Ya. Dan pastikan air itu tidak mengandungi gula yang tinggi. Okey. Betul. Okey, betul murid-murid. Jadi kena juga dengan topik kita pada hari ini sebenarnya kan. Apabila Cikgu Aini cakap macam tu sebenarnya fungsi air ni sangat penting dalam tubuh kita. Sangat penting kerana apa? Dekat bumi ni pun kita memerlukan air. Tanpa air kita macam mana kita nak survive kan? Tumbuh-tumbuhan hidup pun tak boleh kan? Okey, itu yang saya tahulah setakat ni. Apa-apa Cikgu Aini saya rasa lebih pakar kot. Cikgu sains kan? Itulah. Okey, air sebenarnya merupakan satu sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan juga oksigen yang bergabung secara kimia dan membentuk molekul air. Air ini penting untuk tubuh badan kita. Tahu tak yang 70 hingga 75% air 70 hingga 75% badan kita terdiri daripada air. Wow. Ya, air membantu untuk melancarkan sendi kita, membantu peredaran darah, mengawal suhu badan dan yang paling penting boleh mencantikkan muka kita, Eli. Boleh glowing tau. Glowing lah, dia macam lembapkan kulit. Yes, Baiklah. Okey. Glowing. Okey, bercakap pasal glowing ni Cikgu. Cikgu Aini, saya rasa apa kata kita go through terus untuk lebih tahu apa yang kita nak belajar sebenarnya kan. Tapi saya rasa kan apa yang Cikgu Aini cakap tu pasal glowing tu mungkin ada kemengena dengan air dan warna ke mungkin ni? Aku macam mana? Okey, sebenarnya kita tahu yang air itu penting kan? Dia penting untuk ekosistem juga. Betul. Ya. Okey, air menurunkan hujan kan? Ya, betul. Okey, ingat tak bila saya cerita tentang hujan, ingat tak ada satu fenomena yang berlaku selepas hujan? Boleh bayangkan tak? Boleh. Saya tahu. Itu adalah fenomena yang paling saya suka sebab dia cantik. Tapi jangan beritahu dulu. Tak sabar. Biar adik-adik berteka-teki kat rumah lah. Okey, kalau nak tahu apa fenomena yang menarik berlaku selepas hujan, jom kita saksikan video ini. Kita teroka bersama. Cikgu, good job. Ini adalah satu aktiviti yang cikgu telah lakukan untuk menunjukkan apa yang kamu nampak dari sini? Menunjukkan apa? Saya boleh jawab. Fenomena apa? Saya boleh jawab tak? Ya, boleh. Pelangi. Ya, kamu boleh nampak pelangi kan di atas kertas tisu cikgu, betul tak? Macam mana boleh terhasilnya pelangi? Adik-adik yang dekat dalam video ni boleh kongsikan? Ada tak sesiapa yang boleh jawab bagaimana fenomena pelangi terhasil? Adik Orchid nak jawab tu. Dia dah pegang-pegang dah mic tu. Disebabkan penyebaran cahaya. Ya, pandai. Pandai. Okey, sekarang cikgu akan terangkan bagaimana penyebaran cahaya itu berlaku.
Okey, penyebaran cahaya berlaku disebabkan oleh cahaya matahari apabila cahaya matahari melintasi titisan air hujan, maka ada satu fenomena iaitu pembiasan dan juga penyebaran cahaya berlaku. Cahaya akan disebarkan kepada 7 warna. Nak tahu tak 7 warna tu? 7 warna apa tu? Cikgu Man akan sambung. Okey, boleh. Terima kasih Cikgu ni. Boleh. Saya tunggu tadi lagi sebenarnya. tak ada. Saya suka bercakap. Saya tak sabar nak bercakap. Okey. Jadi untuk ni sebenarnya murid-murid, untuk semua murid-murid di luar sana dan bersama cikgu hari ini, kita perlu tahu warna pelangi ni bukan sahaja untuk subjek seni visual tetapi untuk semua. Jadi cikgu nak jemputlah pelajar yang bertuah untuk hari ini untuk bercakap ni. Okey, cikgu nak kalau boleh Afrina, boleh tak jelaskan apa itu warna pelangi yang kamu tahu? Okey, macam yang cikgu cakap tadi, warna pelangi ada 7 warna. Okey. Jadi, so inilah warna-warna dia. So, kalau Afrina, kita ikut turunan, adik Afrina, kalau boleh dapat dekat ke sikit mic tu, dengar mic, dengar sikit suara awak yang sedap tu. Okey, jom. So, okey, warna pelangi ada 7. Ikut turutan ada warna merah, jingga atau lebih dikenali sebagai warna orange, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Itulah warna. Pandailah. Steady. Itulah Afrina yang saya kenal lah. Dia memang boleh jawab lah, insya-Allah boleh jawab. InsyaAllah. Okey, jadi kita dah tahu sedikit Ellie dengan cikgu ni apa itu warna pelangi. Jadi kat sini dalam seni visual kita tak lengkap tahu warna pelangi saja. So untuk meneruskan lagi tajuk kita pada hari ini, kamu kena tahu apa yang ada sebelah cikgu ni. Cikgu tak tunjuk lagi sebelah kanan cikgu ni ada. Okey, jadi cikgu nak tanya orkid. Okey, orkid sebab dia senyum je kerja dia Dia kerja dia senyum je. Okey. Dalam roda warna. Okey, dalam roda warna apa warna yang paling hebat dan warna boleh berdiri sendiri? Okey. Apakah warna yang ada dalam roda warna tu? Silakan okey. Apa yang cikgu ajar saya dulu dekat sekolah, warna yang paling hebat dan tak perlu dicampur ialah warna asas ataupun kita dikatakan sebagai warna primer. Macam warna merah, kuning dan biru. Okey, ya, tepat sekali Afrina. Yes. Tahniah. Tepat sekali ya, itulah dia. Kita kenali dengan warna primer ataupun warna asas. Dalam sini itulah roda warna yang paling penting sekali. Tak ada warna tu tak akan jadi warna ni. Warna primer Warna primer. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu akan tanya lagi sebab kita nak tahu warna apa. Sebab kita campur daripada warna-warna primer tu, apa akan jadi untuk warna yang seterusnya. Okey, warna seterusnya nama dia, warna apa dia dan juga apakah warna-warna dia tu kita kena tanya student ni ataupun murid ni. Cikgu nak yang handsome lah. Okey, Mesir punya. Okey, Toti silakan. Mesir. Ya, cikgu. Ya. Ada warna lain lah. Oh, ada warna sekunder cikgu. Yang terhasil daripada campuran warna-warna primer tu tadi, iaitu warna jingga ataupun kita panggil orange, Ya, betul. hijau dengan ungu. Tepat sekali. Toti, okey. Pandai, Good job. Toti. Okey, Itu terbaik. adalah warna sekunder. Itu warna sekunder, hasil daripada campuran warna asas tadi, Ellie. Warna tiga primer tu lah. Apabila kita campur warna ketiga-tiga jadi, dia akan hasilkan itulah warna dia. Okey, baiklah. Cikgu tak lupa lagi, jangan nak sengih saja kacamata tu. Cikgu tak lupa pada awak, okey, jangan risau. Kita akan tanya, semua kita akan tanya, okey. Cikgu nak Aina, okey, terangkan warna yang seterusnya lagi apabila kita campur daripada warna-warna yang Toti sebutkan tadi, itu warna sekunder, apa yang akan terhasil? Warna tertia cikgu, warna tertia ni terjadi bila tak warna sekunder tu kita gabungkan dia. Contohnya ada warna turquoise, ada warna indigo, macam tu. Okey. Yang saya anak panahkan tu. Oh, yang dekat anak panah tu ke? Ya, tepat sekali. Okey, tepat sekali. Hebatlah. Itulah murid-murid di luar sana pun, itulah dia warna tertia. Kita jangan tertukar sebab kita ada roda warna je tapi kadang-kadang kita tak ingat. Okey. Sebab di dalam seni kita tak boleh hafal. Kita kena banyak buat praktikal. Jadi cikgu ini kita kena banyak buat praktikal supaya kita tahu macam mana roda warna tu dihasilkan. Kadang-kadang kita bercakap kan, itu warna biru. Kadang-kadang kita tengok,
kenapa ni ada biru terang, ada biru pekat kan? So jadi kita akan keliru dengan diri kita sendiri. Okey. Ha. Jadi 3 tahap warna yang Ya. saya ingat tadi, sempatlah belajar masuk dalam otak ni kan. Try. Okey. Kita try. Warna primer, Okey. warna sekunda Betul. dan warna tertier. Tertier. Okey, tepat Betul. sekali. Okey, so Okey. itu adalah warna-warna yang ada dalam roda warna. Okey. Itu adalah pelangi. Aha. Itu berkaitan dengan pelangi Ya, tadi. betul. Dan dari pelangi datangnya bermula daripada langit, Cahaya. cahaya. Aha. Apabila melintasi titisan air hujan, Titisan air hujan. ada fenomena yang berlaku, Okey. iaitu pembiasan cahaya Pembiasan cahaya dan juga pelangi. dan Bukan? juga lagi satu adalah penyebaran cahaya. Penyebaran Ya. cahaya. Jadi sebelum kita kupas lanjut, kita nak saksikan dulu juga satu video yang berkaitan dengan langit. Ya, saya. Betul? Ya, Jom kita saksikan dahulu. Didik TV KPM. Ada kalanya hidup kita terasa sangat senang. Tetapi kadang-kadang kita terasa amat berat. Dalam menikmati liku-liku kehidupan ini, kita seharusnya bersabar, ikhlas dan bersemangat dengan kuat. Semangat itu akan mengajar kita erti untuk bangkit dan tidak berhenti untuk menghadapi liku-liku kehidupan di dunia ini. Didik TV KPM. Itu dia, langit tak selalu cerah. Tetapi berpasal apa pula kat sini, tak kenalah dengan kita punya subjek ni. Sains dengan pendidikan seni visual. Okey cikgu, apa kaitannya video langit tadi yang kita boleh ceritakan atau kongsikan dengan adik-adik di rumah dan juga di dalam video hari ini? Cikgu nak tanya pada anak-anak murid cikgu. Apa yang kamu nampak daripada video tadi? Saya nampak video langit je cikgu, biru je. Nampak video langit warna biru kan? Kita nak tahu kenapa langit berwarna biru. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut bagaimana langit nampak biru, kita teroka aktiviti ini. Alright, mari kita terus jom. sekarang. Ke mana? Oh, ke sana? Sini. Okey, cikgu ke sana, saya kat sini je lah. Ya, kita berdua kat sini je. Kita kat sini stay je. kat sini je. Okey. Okey, ini adalah aktiviti yang kita gunakan untuk teroka mengapa langit berwarna biru. Okey, bahan-bahan yang digunakan sangat mudah. Kita boleh dapat barang-barang ini daripada dapur kita ataupun dalam rumah kita. Okey, sebab sains kan mudah. Ya, betul. Okey. So, saya perlukan botol. Okey, saya perlukan air. Bahan kedua adalah air. Bahan ketiga adalah gelatin. Sebut gelatin. Gelatin. Ya, gelatin ni kita gunakan untuk apa ya, Ellie? Agak-agak. Agak-agak untuk apa ya? Puding? Atau Kita jelly? gunakan untuk buat kek. Ya. Okey, so apa perlu kamu buat? Kamu hanya perlu masukkan air ke dalam botol. Okey. Okey, dan kita masukkan serbuk gelatin Ke dalam ke air. dalam botol air. Semua cikgu, tak kisah banyak mana sukatan dia. Kita masukkan agak-agak je. Nampak dia dah pekat? Okey, stop. Okey, so kamu hanya perlu goncang dia dan larutkan gelatin ni. Okey, kita nak tunggu dia larut, lambat sangat kan? Cikgu dah sediakan satu lagi yang telah larut. Okey, sekarang ni cikgu akan ambil lampu suluh yang bertindak sebagai cahaya matahari. Okey, dan cikgu akan suluhkan Dari ke bawah. botol ini dari bawah. Okey, Wow. nampak tak? Wah. Warna gelatin tadi warna Weh, apa ni tadi? first Cuba time tengok. juga saya tengok ni. Itulah. Okey. Cikgu macam mana tadi? Buka balik. Ui. Nampak tak? Botol ni jadi warna Jadi apa ya biru. murid-murid? Boleh tak seorang jawab? Tengah-nganga mulut dia tengok. Dia terkejutnya. Tukar biru cikgu. Ya. Wah. Nampak tak? Magic kan? Nampak warna apa? Warna apa dia tu tukar awak biru nampak? cikgu. Nampak biru dia kata. Pandai. Macam mana boleh jadi warna biru ni Ya, rasanya? dia biru. Apa yang menyebabkan gelatin daripada warna kuning tadi bertukar menjadi biru? Boleh. Jawab Toti. Aina tak tahu.
Kita tak tahu. Ini disebabkan oleh satu fenomena. Ya, saya. Pantulan dari buah itu, cikgu. Oh, Rasanya pantulan lah. daripada gelatin ni. Okey, jawapan kamu kurang tepat, Toti. Ini disebabkan oleh fenomena kita panggil sebagai penyerakan cahaya. Okey, cikgu akan terangkan apakah itu fenomena penyerakan cahaya. Okey, so penyerakan cahaya berlaku apabila cahaya matahari perlu melintasi satu lapisan yang dipanggil sebagai lapisan atmosfera sebelum sampai ke bumi. Okey, cikgu nak tanya, dah apa yang ada dalam lapisan atmosfera? Ada orang, cikgu. Ada orang. Ya, tapi cikgu nak selain daripada orang. Oh, cikgu. Saya tahu. Ada nitrogen. Nitrogen. Oh, jawapan kamu hampir tepat. Baik. Apa yang terperangkap dalam lapisan atmosfera? Kita ada molekul-molekul gas seperti gas oksigen, gas nitrogen yang seperti Toti cakap tadi, kita ada gas karbon dioksida dan macam-macam lagi. Selain dari itu, kita juga ada zarah-zarah halus seperti debu. Okey, maka apabila cahaya matahari melintasi lapisan atmosfera tadi dah terperangkap dengan banyak zarah-zarah kan dan juga molekul kan. Okey, cahaya matahari tadi kalau kita ingat balik, kita dah belajar cahaya matahari terdiri daripada berapa warna? Ya, pandai. Okey, 7 warna. Okey. Semua 7 warna apabila melintasi lapisan atmosfera dia akan berserak. Dan fenomena ini dinamakan penyerakan cahaya. Okey. So, 7 warna kan tadi kan? Okey, warna merah, apa lagi tadi? Merah, jingga, Biru, kuning, Violet, indigo. Yes, ungu. pandai. Okey. So, Indigo. warna merah mempunyai panjang gelombang yang panjang dan warna biru mempunyai panjang gelombang yang pendek di antara warna-warna lain. Okey, apabila dia menembusi lapisan atmosfera, kesemua warna ini akan berserak. Okey, berserak dan warna biru akan berserak dengan lebih cepat. Sebab itu kita nampak warna biru di atas langit. Okey, ada soalan? Cikgu, saya nak tanya. Ya, saya. Okey. Tetapi kenapa langit kelihatan kemerahan pada waktu senja pula? Untuk nak tahu kenapa langit berwarna merah pada waktu senja, kita saksikan video ini. Didik TV KPM. Hai adik-adik, hari ini cikgu akan menerangkan tentang fenomena penyerakan cahaya. Mengapakah langit kelihatan kebiruan pada waktu tengah hari dan kelihatan kemerahan pada waktu senja? Kedua-dua fenomena semula jadi ini disebabkan oleh penyerakan cahaya. Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Pada waktu tengah hari, cahaya biru diserak paling banyak ke semua arah oleh molekul-molekul udara yang halus dalam atmosfera. Oleh itu, langit kelihatan biru pada waktu tengah hari. Pada waktu senja pula, cahaya matahari bersinar secara mengufuk. Cahaya yang paling kurang diserak, seperti merah dan jingga, akan melalui atmosfera tanpa gangguan. Cahaya lain seperti cahaya biru yang banyak diserak akan hilang daripada lintasan cahaya asal. Oleh itu, langit pada waktu senja kelihatan kemerahan. Didik TV KPM. Okey. Tadi anak murid dah tahu kan kenapa langit berwarna biru di waktu tengah hari dan berwarna kemerahan di waktu senja. Sekarang cikgu nak tanya Cikgu Man, macam mana nak visualkan langit biru tu? Okey, sebelum Cikgu Man menjawab, saya rasa kita simpan dulu orang kata kekuasaan Cikgu Man dalam bidang seni visual ni, nak visualisekan langit biru ini ke segmen seterusnya.
Kita rehat sebentar, kita bagi adik-adik di rumah dan juga murid-murid yang berada dalam video sekarang ni, dia berehat, tenangkan diri sebab dia tak sabar ni nak beraktiviti dengan cikgu dia ni. Boleh. Jadi kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi menonton Teroka di Didik TV KPM. Baiklah, kalau tadi kita cerita tentang penyerakan cahaya. Yes, Daripada Cikgu Nurul Aini, sekarang ini kita nak ke pendidikan seni visual. Kita dah boleh nampak Cikgu Kamrul Zaman ni dah berada dalam elemen dia dah ni. Yes, betul Eli. Okey, mungkin Cikgu berteruskan. Okey, alright. So kita akan teruskan lagi aktiviti kita, tak akan sambung lagi berkenaan dengan macam mana kita nak tampakkan langit. Okey, kita nak visualkan langit. Okey, Eli. Sebab tadi kita tahu dalam sains kita hanya tahu melalui cahaya. Jadi kita nak tampakkan dengan simple saja. Sebab sekarang cikgu tahu kita nak buat aktiviti daripada rumah. Okay, so rumah cikgu tahu ada yang tak ada beruh dan sebagainya. Jadi kita akan pakai benda yang ada di rumah saja. Baik, murid-murid dah bersedia? Dah bersedia Okey, kita buat sama-sama. Baik, yang ada di rumah, okey, boleh dengar arahan cikgu. Okey, yang pertama kita hanya perlukan span. Okey, span kat sini Okey, span. Tengok cikgu dah potong 3. Okey, potong ni boleh menggunakan gunting. Tapi ingat, nak gunakan gunting kena minta kebenaran dengan mak ayah kamu dulu. Nanti kan in case jadi apa-apa risau. Tak kisahlah kamu tu form 5 ke, form 1 ke, kena minta juga. Okey. Tak span tu pun minta kebenaran mak. Kan cuci pinggan tak ada. Betul, ini span cuci pinggan. Senang saja kita nak dapat So cikgu potong 3. Kenapa? Kejap lagi cikgu beritahu. Contohnya cikgu ada watercolor kat sini Okey, watercolor boleh, nak guna cat poster pun boleh. Alright. Dan cikgu ada sediakan air dan juga pelet lah. Kalau tak ada pelet, dekat atas kertas pun boleh buat. Ataupun sebab kayu. Kayu pun boleh buat. Mana-mana. Atau pinggan ke boleh. Dekat dapur. Apa barang-barang saja ada. Okey. Alright. Cikgu teruskan. Okey, yang pertama ni kita gunakan untuk buat basahkan kertas. Ini yang pertama kosong saja. Yang ini kita gunakan untuk warna biru. Dan yang ketiga untuk warna putih. Okey, sebab kita nak hasilkan warna langit bukan? Alright. So jom, hari ini cikgu akan gunakan catatan cat air menggunakan teknik kering atas basah. Okey, seperti yang sedia maklum, kita basahkan dulu. Okey, ini kosong. Kita basahkan. Okey, kita basahkan dengan span. Kita basahkan span. Okey, jangan banyak sangat nanti kertas akan berbulu. Okey? Okey. So kita basahkan jeli. Guna span. Kita basahkan je. So sikit. Dah lembab dah. Dah lembab dia bukanlah basah satu baldi. Bukan lenjun lah. Bukanlah. At least lembab. Okey, settle yang ni. Okey, tak tepi. Sekarang yang kedua. Okey, brush yang kedua ni, brush pula. Span. Okey, span yang kedua ni kita gunakan untuk warna biru sebagai warna langit. Okey, kita kurangkan air. Tapi kena letak jugalah sebab kita nak guna atas basah kan. Okey, basahkan sedikit. Ambil warna biru. Okey, ambil warna biru. Ambil sikit-sikit je lah. Ya, betul. Ambil warna biru. Letakkan sedikit air lagi. Okey, warna macam ni. Okey. So kita pun tarik. Ni tebalkan, jangan risau. Tarik saja. Sebab dia span. Itu gunanya span dan juga air dekat belakang tu. Okey, so basahkan lagi. Okey, yes, tarik. Satu kertas. Satu kertas. Okey, kita buat tu satu kertas. Okey, basahkan sikit lagi. Ambil lagi warna biru, so tarik lagi. Jangan takut murid-murid, tarik je. Tarik sebab kita dah letak ni kan. Okey, tarik saja. Okey, lagi sikit. Alright, tarik lagi. Okey. Okey. So daripada span ni, kita akan tengok texture dia akan terus jadi langit. Kita tak perlu lagi nak buat ni nak buat langit macam sebab langit warna biru so dia umum. Jadi guna span ni dia akan terus ada texture dekat situ. Kalau murid boleh nampak dia ada texture terus, so tak payah kita nak ngambruskan. Kadang-kadang kan kita ada stroke dia warna nampak garisan. macam kalau kita pakai perusahaan kan, petak kan dia akan ada stroke. Garisan-garisan. So ni selamat sebab dia meliputi semua ni. Rata Okey, lah. seterusnya yang kemuncak dia kita pakai span yang ketiga. Okey, span yang ketiga ni span kosong lagi. Untuk buat apa? Kita letak warna putih. Cikgu cakap kering atas basah. Sekarang basah dah settle, kering. Ni dia, iaitu warna putih yang kering ni. Warna putih, kering. Warna kering, cikgu tak celuk air pun, kita ambil terus. Kering yang ketiga tu? Kering atas apa tadi, Ali? Atas kertas. Atas basah. Atas basah. Ya. Betul lah tu. Betul lah, kata cikgu. Atas kertas yang basah. Okey, nama dia KAB. Kering atas basah. So cikgu just ambil ni, cikgu just tap-tap je. Okey, kita buat langit.
buat random Kita ingat langit apa yang kita nak buat, kita buat random. Tak kisahlah, tak Ya. perlu. Tak perlu nama-nama awan tu apa, kita just buat je. Okey ni Yelah, dia ada nama-nama dia kan. Kita tengok tekstur span sangat menarik guys. Okey, sangat menarik semua. So awak semua just buat saja. Okey, tengok cikgu buat spontan je ni, tak tengok contoh apa-apa. Nak lagi menarik, awak semua boleh tengok contoh. Okey, siap. Macam tu je cikgu? Itu je Eli. Wow, Yeah. okey. Boleh tengok juga contoh dekat situ, sini pun ada. Ini. Ya. Saya angkatlah. Boleh. Yang ni yang cikgu dah buat. Yang sekarang ni. Ini yang memang dah siap. Okey. Memang lebih kurang jugalah, sama je. Memang hasil dia memang sama. Cikgu memang seiring dengan langit ni. Okey. Baiklah. Murid-murid, ada dah yang dah siap tu murid-murid? Murid-murid dah siap ke? Boleh tengok hasil kerja awak? Belum lagi. Okey, dah siap. Dah. Wah, Afrina. Cantik. Cantik. Power sangat. Okey. Tu orkid. Wah, orkid punya. Steady. Okey. Aina punya pun cantik. Aina Toti? memang betul-betul peminat K-pop ni Aina ni. Sesuai dengan dia punya ni. Steady Aina, steady. Okey, Toti macam mana Toti? Confirm lost. Tengok rambut dah tahu dah lost. Confirm Toti. Aduh, hai. Okey, so itulah dia Lia, murid-murid Toti kita. tak ada? Tak siap lagi. Tak siap lagi macam tu. Dia mungkin tak siap lagi tu. Tapi mungkin dia akan cubalah. Langit dia dekat planet lain cikgu. Mungkin betul-betul atas piramid sana. Okey, itu Li. dia hasil-hasil daripada murid-murid kita. Dan sekarang ini cikgu kita nak ke topik yang itu, cerita tentang topik penyerakan cahaya. Okey, ini kita visualkan. Visualkan. Visualkan, Dan seterusnya kita nak buat satu lagi eksperimen daripada Cikgu Nura. Ini Mela ke sini kesian cikgu jauh dia. Terpisah Sebab tak menangis tadi. Alah. Okey, seterusnya topik apa yang kita nak kongsikan cikgu selepas penyerakan cahaya? Okey, kita akan buat magic lepas ni. Magic. Saya suka magic. Okey, magicnya adalah? Okey, Cikgu Mai akan tunjukkan dulu magic dia. Boleh? Tak? Okey. Boleh. Okey, kita tunjuk sekarang? Okey, boleh. Jom kita teroka. Okey, jom. Okey. Kalau tadi kita dah bermain dengan warna biru kan? Sorry. Tak apa. Excited sangat. Tak apa. Okey, kalau tadi kita dah main dengan warna biru, so sekarang cikgu akan ambil lagi kertas. Okey. Cikgu nak bantuan saya ke? Tak apa. Okey. Okey, so cikgu Justina atas ni Saya cabutlah ni Boleh. Terima kasih. Sambil cikgu explain tu. Ya, boleh. Okey, untuk ni kita akan keluar sikit bertabik sini tapi tetap lagi kita akan buat karya yang sama. Okey, karya yang sama. Cumanya ini kita nak menggunakan benda yang mungkin ada juga dekat rumah. Siapa kenal dengan benda ini? Okey. Tu Aina angkat tangan tu. Bukan kimchi Aina, bukan kimchi. Okey. So ini adalah serbuk kunyit ataupun dalam sains cikgu diberitahulah saya dimaklumkan ini adalah turmeric. Turmeric. Okey, kalau betul lah okey. So ini adalah serbuk kunyit. Okey. Satu lagi cikgu ada sediakan ini span juga, tetapi span ni dia lain daripada span tadi. Cikgu sengaja ambil span ni supaya kita nak ada jaring-jaring tekstur dekat sini. Yes. Dalam sini kita panggil tekstur dia supaya nampak background dia lawas sikit. Okey. So saya cikgu letak kat situ. Ini kalau kat rumah mak saya ni untuk basuh pinggan lah. Ya, betul. Span jala-jala ni. Okey, contohnya kita ada lemon. Lemon cikgu telah potong. Okey, cikgu telah potong dekat sini. Okey, lemon Okey, so cikgu letak depan ni lemon. Baik. Okey. Seterusnya? Last but not least, okey. Seterusnya kita ada sabun. Alah, comel je sabun Ya, dia. comel kecil saja. Cinonet. Okey. Dan sebelum cikgu mulakan, izinkan cikgu memakai glove dulu, okey. Membaca doa. Baca doa. Cikgu takut bukan apa kan kena comot kan, habis cikgu kena bayar ni meja ni. Meja ni mahal ni. Okey. Alright. So cikgu akan pakai glove. Yang dekat rumah jangan risau. Tak perlu pakai glove pun tak apa. Cikgu rasa benda ni dia bukan najis pun kan. Cuma dia comot sikitlah. Baik. So dekat sini yang pertama cikgu akan mulakan, cikgu akan mulakan aktiviti ini dengan kita nak melumurkan ataupun kita nak buat sebagai latar belakang untuk turmeric dulu. Base dia lah. Yes, base dia. Okey. So tengok baik-baik Ini tanpa air, cikgu akan gunakan air supaya apa? Supaya dia punya latar tidaklah keras sangat. Tidaklah keras sangat. Jadi kita senang kita nak buat aktiviti kita. So cikgu letak sedikit air. Okey, cikgu ambil kunyit ni. Ni murid-murid perlu terlibat sekali ke tak perlu?
Oh, cikgu tu lupa pula. Kesian pula. Sambil-sambil Okey, lah. boleh tak buat dengan cikgu sekali? Sama-sama. Sorry, aduh. Kesian tu. Patutlah tengok Aina jadi macam nak buat je kan. Cikgu seronok main dengan lemon dengan kunyit ni. Aina ni dah kalau mereka. dekat sekolah kita orang panggil dia Lisa K-pop. Wow, dia suka Lisa sangat ni. Blackpink. Blackpink. Okey. Okey, terus boleh tengok. seterusnya, Boleh cikgu. kita mulakan Okey, yang pertama, kita lumurkan saja. Ataupun kita buat sebagai Ratakan latar atas belakang kertas dia. ni. Okey, lagi sekali kita ambil lagi. Letak air. Okey. Oh, senang kita guna bahan semula jadi je. Betul, semula jadi benda yang ada dekat rumah sahaja. Tengok tengok tekstur dia, tengok. Apabila cikgu tarik, tekstur dia kita nampak dekat belakang tu. Kenapa guna serbuk kunyit, cikgu? Okey, yang ni ada lagi pakar kita yang akan explain. Oh, baik. Baiklah. Okey, saya rasa saya nak berkarya dengan ni, saya nak berkarya je. Saya tak kisah apa pun. Okey. Okey, so settle. So cikgu pun letak dekat sini. Okey, seterusnya cikgu akan hasilkan. Okey, dia punya sabun macam ni kalau kamu tak nampak. Okey, ni sabun asal dia. Sabun buku lah. Sabun buku Jadi cikgu potong menggunakan cutter ataupun gunting. Seperti biasa minta dulu kebenaran dengan mak ayah. Nanti kan mak ayah tengok, kenapa sabun mak dah separuh tak ada ni? Kan kena marah pula. Cikgu juga kan. Cikgu kemaru dah suruh. Habis cikgu kan. Okey. Terusnya, cikgu. Okey, lepas tu kita gunakan ni. Okey, sekarang kita lebih kepada pandemik ni, jadi kita nak mengharungi COVID ni, kita buat hashtag lah. Okay, boleh? So kita nak buat hashtag. Kita jaga kita. Okey, hashtag. Okay. Wow. Nampak tak? magic Nampak? kan? Bagus Magic sikit, kan? bagus sikit. Okey, hashtag kita nak stay safe. Tu Mak Salih, cikgu, kita jaga kita lah. Alah, saya dah tulis Tak ni. apa, boleh. Kita belajar tiga subjek lah hari ni. Okey. So ini lebih kurang. Nampak? Cikgu buat dengan sabun buku ni, dia ada tulisan warna merah. Tengok, benda ni warna putih. Okey. Tak sampai lagi magic dia tu, tak sampai lagi. Kalau sabun dia warna biru ke, tak kisah jugalah. Tak kisah. Sebab dia akan berubah warna juga. Akan berubah warna. Asalkan dia sabun. Okey. Cikgu akan uji pula. Oh, ada macam saintis ni. Ni macam saintis. Dengan lemon. Ini bukan ekstrak lemon, ini adalah lemon yang betul. Okey. Okey. So, tengok kita try. Okey, cikgu try guna dekat sini. Wah. Tengok. Dia hilang. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Dia hilang. Macam pemadam. Nampak apa yang jadi? Tengok. Okey, kita tinggalkan separuh dekat situ. Okey. Kita letak sini. Baik. Ini mungkin ada penjelasan dari pihak cikgu sains pula ke macam mana? Lah, kita tanya pakar. Okey, teruskan. Murid-murid boleh teruskan buat. Teruskan. Nanti dekat akhir kot mungkin dia akan tunjukkan kepada kita semua. Boleh. Okey. Okey, saya serahkan kepada siapa, Eli? Cikgu Aini. Silakan, cikgu. Terima kasih. Okey. So, kita ada kunyit kan? Okey, apabila kita lumurkan, kita gunakan sabun tadi kan? Sabun dan kita tuliskan di atas kunyit, akan berlakunya satu tindak balas di antara kunyit dengan sabun. Okey, sabun ni bersifat apa ya? Alkali. Ya. Sambil-sambil letak bawah ni alkali. Okey. So, tindak balas kimia berlaku di antara sabun dan alkali akan menghasilkan warna merah. Manakala bila cikgu Man menggunakan lemon. Okey, lemon bersifat apa? Asid. Ya, bersifat asid. So tindak balas antara kunyit dan juga bahan berasid, dia tidak akan menukarkan warna kunyit kepada warna merah. Oh, jadi dia memadamkan. Dia akan sama je warna kuning tu. Faham. Itulah tindak balas antara asid dan alkali. Itulah topik yang kita nak kongsikan hari ini sebenarnya. Ya, saya. So cikgu pula giliran cikgu untuk buat eksperimen. Magic juga. Magic seterusnya. Okey. Magic juga. So, kita letak tepi ya. Boleh. Mari saya bantu. Okey. Tapi cikgu, kalau tadi kita dah bersama dengan Cikgu Kamarul Zaman untuk dia tunjukkan elemen dia untuk cerita tentang asid alkali, kita akan bersama dengan Cikgu Nurul Aini pula dengan eksperimen asid alkali ni selepas ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Kita bagi murid-murid kita habiskan dulu. Siapkan dulu dia punya hasil kerja ni. Kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Ini dia kalau tadi Cikgu Kamrul Zaman dah terangkan atau dah tunjukkan dia punya skill, dia punya kemahiran dalam Sikit saja. pendidikan seni visual berkaitan dengan asid dan alkali. Okey. Dan kali ini giliran Cikgu Nurul Aini pula untuk kongsikan eksperimen asid dan alkali dengan adik-adik di rumah dan juga murid-murid yang ada dekat studio sekarang ini. Okey, jom kita mulakan Cikgu. Okey, Macam mana? sebelum cikgu teroka aktiviti yang seterusnya, cikgu nak beritahu satu info tentang asid dan Okey. alkali. Okey, ya saya Cikgu Wan. Okey, tahu tak yang asid berasal dari perkataan Latin iaitu acidus bermaksud masam. Dan alkali berasal daripada perkataan Arab iaitu alqali bermaksud abu tumbuhan. Abu tumbuhan. Ada koloh-koloh dekat situ. Ada kolong-kolong kat situ. Okey, baiklah. Okey, so sekarang cikgu nak buat magic juga macam Cikgu Man. Baik. Mana boleh Cikgu Man ni seorang buat magic? Okey. Kena lawan ni. Lawan. Okey, so cikgu ada 3 larutan. Larutan A, larutan B. Dan ada satu larutan kita panggil larutan rahsia berwarna ungu. Wah, dia istimewa sikit. Yes. Okey, kita akan gunakan larutan ungu ini untuk menentukan sama ada larutan A dan B ni adakah dia asid ataupun alkali. Okey, so magic bersedia? Anak-anak murid? Okey, cikgu nak kamu fokus dan tengok apa terjadi jika cikgu masukkan larutan ungu ini, larutan rahsia ke dalam gelas A. Wow. Wah. Nampak tak? Berubah apa? Ada apa-apa perubahan tak? Larutan ungu cikgu masukkan dalam Jadi warna pink dia kata. Pandai. Dah macam sama baju warna saya dah. Okey, sekarang cikgu ada larutan ungu juga. Cikgu gunakan untuk masuk ke dalam larutan B. Bismillah. Oops. Nampak tak? Apa terjadi pada larutan B? Macam jadi warna biru je. Dia tukar menjadi warna biru. Oh ya, warna biru. Okey, pandai. Okey, sekarang cikgu nak anak murid cikgu, cikgu ada satu penunjuk, okey, satu penunjuk pH. Cikgu nak seorang anak murid cikgu untuk tentukan sifat dan juga pH bagi larutan A. Okey, kita tengok. Larutan A ni mana dia? Okey, larutan A. Cikgu nak jawab? Okey, boleh Toti. Saya nak jawab. Toti. Wah, okey. Nampak dia merah jambu kan? Okey. Saya nampak dia nombor 4. So pH dia kurang dari 7. Ya, pandai. Maka dia asid. Ya, pandai. Bijak. pandailah, Toti. Pandai, Toti. So, kita tahu larutan A adalah bersifat asid dan mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Okey. Kita gunakan larutan apa ni? Nanti kejap lagi kita akan beritahu ya. Okey, sekarang cikgu nak untuk larutan B. Ada tak anak murid cikgu yang nak teka? Apakah sifat dan Boleh juga saya, pH cikgu? bagi larutan B? Ya, saya. Afrina. Okey, kan larutan tu dia bertukar jadi biru. Okey. Jadi asid pH dia bersifat alkali dan dia pH dia melebihi 7 hingga 14. Ya, pandai. Okey. So, kita dah nampak kan macam mana larutan ungu rahsia ni dapat menentukan sifat dan nilai pH bagi larutan A dan B. Okey, cikgu, larutan ungu ni bukan air anggur? Okey, cuba teka. Larutan apa? Kita boleh dapat dalam peti ais, kita masak dia, kita boleh makan dia. Buah. Bukan buah. Terung ke? Bukan? Sebenarnya kita gunakan kobis ungu. Kobis ungu. Kobis ungu ni boleh dijadikan sebagai penunjuk semula jadi untuk menentukan sama ada larutan itu berasid ataupun beralkali. Baiklah. Kobis ungu ni bagus untuk kesihatan juga? Ya, betul. Dia antioksidan. Okey. Itu dah eksperimen berkaitan dengan asid dan juga alkali. Ya, saya. Okey, mungkin Cikgu Kamrul Zaman ada nak kongsikan sesuatu juga? Okey. So bagi cikgu rasa kita dah orang kata kita dah buat yang pertama pelangi kan. Okay, pelangi kita dah buat. Lepas tu kita buat aktiviti kenapa langit itu biru kan. Okay, dalam visual kan kita dah buat macam mana
teknik catatan cat air boleh orang kata mentampakkan apa yang dikatakan warna langit tu dengan warna awan. Okey, so yang ketiga tadi kita baru je buat tadi iaitu asid dan alkali. Tapi kita visualkan juga melalui seni visual macam mana kita nak buat karya menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan semula jadi yang ada dekat rumah je. Lebih-lebih lagi dekat dapur. Jadi kamu tak perlu mengeluarkan orang kata duit yang banyak untuk membuat produk. Sebab apa? Sebab dekat sekolah kan ataupun dekat rumah kita mesti ikut silibus kan. Kita ada silibus jadi kita kena capai tahap. TP berapa yang kita nak. Jadi apabila guru minta kamu semua untuk buat aktiviti jadi kamu kena buat. Okey. Jadi cikgu rasa kalau semua kita dah khatam tu, kalau boleh sebelum kita cakap pasal benda ni, boleh tak semua murid tunjukkan hasil tadi? Yang temurik asid tadi ada tak? Ada tak? Wow. Alhamdulillah, itu dia. Kita ada stay safe, okey, kita ada ikut SOP. Apa lagi ni? Kita ada tu? Kita mesti menang. Ya, okey, itulah dia yang dibuat daripada ataupun teroka kita yang terakhir tadi. Memang baik, memang baik. Rupanya Toti ni ada kata unsur jiwa-jiwa surprise. seni. Jiwa seni dia tu. Tadi dia macam buat blur padahal power dia sebenarnya kan. Tengok tu. Okey. Saya rasa itu ya kot. Terima kasih. Terima kasih adik-adik, murid-murid yang berada dalam video ini, kepada Toti, Afrina, Aina dan juga Safrina. Terima kasih banyak-banyak. Apa tu Toti? Langit tadi dia baru tunjuk. Tak sempat siap. Terlalu basah cikgu. Cantik. Itu Toti cantik tadi. Tu langit apabila kita berada di alam cakrawala. Terbaik Toti. Memang terbaik. Itu macam awan nano saya tengok. Sesuai dengan rambut dia lah awan nano. Itulah Toti. Okey, Cikgu Nurul Aini mungkin nak kongsikan sesuatu tentang apa yang telah kita teroka pada hari ini kepada murid-murid. Terima kasih Li. Okey, sama-sama. So kita dah buat 3 aktiviti membentuk pelangi dan kita dah buat tunjukkan bagaimana langit itu kelihatan biru pada waktu tengah hari dan yang ketiga kita telah buktikan bagaimana larutan ungu ini iaitu jus kobis ungu dapat digunakan untuk menentukan larutan asid dan juga larutan beralkali. Cikgu harap dengan aktiviti yang telah kita buat, murid-murid dapat bereksperimen dan juga berfikir secara kreatif dan inovatif menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk membuktikan teori sains yang kita pelajari selama ini. Okey, sains tu mudah dan juga amat menyeronokkan. Saya suka sains. Saya pun nak juga. Silakan cikgu. Seni itu indah. Seni itu untuk semua. Dia berjiwa seni lah hari ni. Tapi sebelum itu kan, saya rasa macam kita nak menguji sedikit ataupun bermain sedikit permainan dengan murid-murid yang ada sekarang ini. Ada 4 orang yang bijak pandai ni, tentang kefahaman mereka terhadap asid dan alkali ni. Boleh tak cikgu uji mereka sedikit macam apa yang mereka faham tentang asid dan alkali? Mungkin dari segi bahan ke apa yang berada di sekeliling kita? Okey. Boleh. Cikgu Aini dulu boleh? Boleh. Cikgu Aini dulu. Okey. So, selain daripada jus ungu, tadi kita ada buat satu aktiviti. Okey. Apa lagi bahan semula jadi yang boleh kita jadikan sebagai penunjuk kepada asid dan alkali? Kita nak tahu dia asid atau alkali, kita gunakan lagi satu bahan semula jadi. Selain pada jus kobis ungu. Apa? Aina tu dah fikir ke dia bawa fikir Aina? Aina tu. Tadi baru kamu buat. Toti. Cepatlah Toti. Toti. Cikgu, dia guna turmeric. Yes, pandai. Okey, yes. Tadi kita dah guna. Kita nak tengok dia faham tak kenapa kita guna turmeric tadi. So, selain pada jus kobis ungu, kita boleh gunakan turmeric ataupun kunyit untuk menentukan satu larutan tu atau bahan tu adalah asid atau alkali. Tapi kan kunyit berwarna kuning. Dia macam bersifat alkali juga. So macam mana dia menggambarkan? Kunyit berwarna kuning, bila ada alkali bertindak balas dengan kunyit, dia akan jadi warna merah. Macam tadi tulisan tu. So kita tak perlu gunakan kertas pH kat rumah. Kita just guna bahan yang ada depan kita iaitu jus kobis ungu dan juga kunyit untuk tahu
sesuatu larutan itu sama ada dia asid atau alkali. Okey. Cikgu Kamaruzaman? Okey, saya rasa saya bagi sedikit info lah kot. okey. Mungkin sebelum saya terlupa, untuk warna tadi kan, untuk aktiviti warna tadi, kalau sebenarnya kalau sains ni dia diuji ataupun orang kata fakta dia adalah mengenai tentang cahaya. Sebab warna sains ni lain daripada warna seni. Ellie, Okey, jadinya dalam roda warna tu kita dah ada warna. Untuk menentukan warna tu dia naik ataupun tak naik, kita diuji melalui ton warna. Okay, bila kita buat ton warna, kalau Ellie nak tahu kan, kalau kita lukis kan, kena ada bahagian gelap, bahagian cerah kan. So itulah kita panggil ton warna. Dengan adanya ton warna, itulah terhasilnya warna. Untuk sedikit info lah. Tak kisah kita nak buat cat air ke, catan cat minyak ke. Janji benda yang medium dia atau bahantara dia menggunakan catan, itulah dia. Dia berbeza dengan lukisan. Kalau lukisan kita tak pakai air. Kita just pakai media kering. Okey. Jadi tu warna tu pentinglah untuk kita betul. kenal pasti. Ya. Baiklah, nampaknya saya rasa saya dah cukup kreatif dan cukup bijaksana hari ini sebab dapat belajar macam-macam ilmu daripada Cikgu Aini berkaitan dengan sains dan juga pendidikan seni visual daripada Cikgu Kamaruzaman. Harapnya adik-adik dan juga murid-murid yang sedang menonton sekarang ini dapat sama ilmu dan juga info tambahan menerusi topik teroka pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Cikgu sebab sudi bersama kita pada hari ini. Dan kita ada banyak lagi ilmu dan info kita nak kongsikan kepada anda di rumah di dalam Teroka Didik TV KPM pada hari yang seterusnya. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada adik-adik Orchid, kepada Toti, Aina dan juga Safrina sebab sudi meluangkan masa pada hari ini dengan Teroka. Okey. Alright, jadi kita jumpa lagi esok di dalam Teroka Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai. Bye. Okey, terima kasih.